Tahukah anda, 1 dalam 10 remaja di Malaysia aktif melakukan aktiviti seksual dan mereka melakukan seawal umur 9 tahun masih di sekolah rendah. Mereka ini juga yang aktif melakukan seksual adalah antara penyumbang terbesar untuk HIV di Malaysia melalui aktiviti seksual yang tidak selamat. Adakah anda mempunyai anak remaja? Adakah anda tahu tahap pengetahuan seksual mereka? Siapakah guru mereka untuk memberikan pendidikan seksual? Adakah tugas anda? Ini saya, Dr. Nur Azimah Muhammad, pakar perubatan keluarga, Fakulti Perubatan UKM pada 5 Mei 2023 di FB Live Fakulti Perubatan jam 3 petang. Jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani, salam syawal daripada saya Saharuddin Ahmad, moderator anda hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama ke acara seterusnya, webinar memasyarakatkan kesihatan rakyat yang dibawakan khas oleh Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Watan kita, yang kali siri yang ke-6 pada tahun 2023. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tajuk kita hari ini adalah pendidikan seksual remaja, tugas siapa? Tajuk yang saya rasa agak heavy, tapi cuba kita akan bincangkan secara santai-santai dengan seorang, saya rasa, speaker yang ataupun penceramah yang hebat, yang handal bersama-sama kita hari ini. Jadi sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat maksimalkan penglibatan dalam webinar ini. Adalah diharapkan para penonton dapat bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sebarang soalan boleh ditulis di ruangan komen dan dijawab semasa sesi soal jawab nanti. Sila like dan share link FB ini supaya lebih ramai dapat menonton serta mendapat manfaat dari webinar ini. Dan anda juga boleh menyumbang bagi aktiviti-aktiviti pengajaran umum yang dijalankan oleh Fakulti Perubatan UKM melalui SendStar dengan menekan ikon star di tepi section komen serta ikuti langkah bayaran yang dipaparkan. Para penonton juga berpeluang memenuhi hadiah dalam bentuk e-wallet dan dengan menyertai kuis di akhir program ini. Soalannya senang, jangan risau, semua boleh jawab insya-Allah. Alright. So, bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code serta mengisi borang maklum balas di akhir program untuk mendapatkan ECJ serta bagi staf kaki tangan UKM, anda boleh mendapat mata dalam urus bakat. Alright. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan penceramah kita hari ini, iaitu Profesor Dr. Nur Azimah binti Muhammad yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga di Jabatan Perubatan Keluarga Fakulti Perubatan UKM. Beliau merupakan Ketua kepada unit klinik kanak-kanak dan remaja di HCTM, Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM, dan juga merupakan timbalan presiden kepada Persatuan Asia Oceania Federation of Sexology. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Prof Azimah untuk ke pentas online kita. Assalamualaikum Prof Azimah. Terima kasih Prof Zahar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan webinar kita ni, saya nak buat disclaimer sedikit. Apa yang akan saya kongsikan adalah kebanyakannya dapatan daripada kajian-kajian yang telah kita lakukan di negara Malaysia, dan ini adalah dapatan daripada rakyat Malaysia, daripada remaja kita, daripada suara-suara ibu dan ayah, dan saya harapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Sebelum kita pergi menjawab soalan Prof Sahar tadi, tugas siapa untuk memberikan pendidikan seksual remaja, kita beri dulu definisi apakah itu seks. Secara umumnya, seks itu diberi makna berkaitan dengan keinginan syahwat, perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Itu secara umum perkataan seks yang
ramai kita gunakan ya. Seks juga boleh melambangkan jantina, sifat fizikal yang membezakan lelaki dan perempuan. Manakala perkataan sexuality itu lebih besar maknanya, ia menggambarkan bagaimana seorang itu melahirkan diri dia, mengekspresikan identiti diri dia sama ada sebagai lelaki ataupun perempuan berdasarkan keadaan biologinya, keadaan psikologinya, emosi dan perlakuan seseorang. Ya, dan bagaimana seorang itu mengekspresikan dirinya bergantung kepada nilai, value seseorang itu ada, kepercayaan agamanya dan juga norma sosial masyarakat setempat. Ya. Penting faktor yang terakhir itu bagaimana budaya ataupun sosioekonomi dan politik seseorang itu ataupun masyarakat setempat mempengaruhi seksualiti seseorang individu. Ya, dan contoh seksualiti ini berkaitan dengan hubungan cinta dan orientasi seksual. Ya, saya percaya penonton semua biasa mendengar perkataan LGBT, ya, lesbian, gay, bisexual dan transgender, ya. Dan ianya bukanlah satu perkataan yang baru dan ianya adalah sebahagian daripada perkataan seksual, dia adalah sebahagian daripada seksualiti, ya, bagaimana seseorang itu menzahirkan kecenderungan terhadap orientasi seksual. Ya, kalau para penonton nampak di line 3 line di bawah itu adalah contoh email yang saya terima daripada rakan saya, ya, di US, ya, bagaimana beliau merasakan amat sangat penting, ya, kita tahu sama ada dia itu adalah seorang lelaki atau perempuan. Berbeza kalau di negara kita lah, ya. Kalau Nur Azimah binti Muhammad itu pastinya seorang perempuan, wanita, dan insya-Allah dia wanita, ya. Tetapi kalau di negara yang di mana normanya menerima kehadiran walaupun dilahirkan sebagai seorang lelaki tetapi diberi kebenaran untuk berperwatakan sebagai seorang perempuan, jadi ada keperluan untuk meletakkan preferred pronouns tu, sama ada perlu dipanggil sebagai perempuan ataupun lelaki, ya. Dan juga ingin saya ingatkan, ya, dan saya pasti para penonton semua sedia maklum, negara Malaysia tidak mengiktiraf buat masa ini, ya, kecelaruan jantina itu, ya, yang disebabkan oleh, bukan disebabkan dari sudut biologi, ya. Sebelum kita pergi jauh lagi, ya, saya ingin membincangkan beberapa soalan penting yang mungkin dapat menjawab soalan webinar kita. Pertamanya, kenapa sebenarnya perlunya pendidikan seksual kepada remaja? Apakah sebab yang kita rasakan sangat-sangat penting remaja ini perlu diberikan pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif? Yang pertamanya, remaja kita sebenarnya memang telah melakukan aktiviti seks. Kajian saya pada tahun 2013 menunjukkan memang ada dah pada tahun 2013 melibatkan pelajar kolej, ya, 10% remaja kita pernah melakukan aktiviti seksual dan 5% daripada pelajar itu aktif masih melakukan aktiviti seksual. Dan, ya, kalau kita tengok daripada bacat itu, aktiviti seksual yang mereka lakukan itu adalah aktiviti seksual yang amat berisiko. Mereka melakukan aktiviti seksual dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan pengaruh alkohol, ya. Mereka melakukan aktiviti seksual bertukar-tukar pasangan dengan pasangan baru. Mereka juga melanggan pekerja seks. Ini di kalangan remaja. Kita tidak bercakap aktiviti seksual di kalangan orang dewasa, tetapi ini adalah yang berlaku pada tahun 2013. Ya, suka saya tarik perhatian para penonton, tengok, ya, peratusan homoseksual itu di kalangan remaja tersebut adalah lebih kurang 5%, ya. Dan apabila kita tanya pula di kalangan remaja ini, adakah anda ingin melakukan seks? Hampir 10%, 8.5% pelajar-pelajar ini memang ingin melakukan. Keinginan itu sudah ada, mereka hendak melakukan seks, ya. Dan yang seperti saya sebutkan tadi, 5% aktif melakukan.
Dan pada tahun 2017 berdasarkan dapatan survey National Health Mobility Survey, ya, kita punya soal sidik peringkat kebangsaan pada 2017 menunjukkan, ya, di kalangan pelajar berumur 13 hingga 17 tahun di sekolah menengah, ya, 7.3%, hampir 10% juga remaja-remaja ini telah melakukan seks, dan amat membimbangkan 1 dalam 3 remaja yang melakukan seks ini melakukan pada umur kurang daripada 14 tahun, dan berdasarkan pengalaman saya ada di kalangan remaja ini melakukan aktiviti seksual seawal umur 9 tahun. Ya, dan mereka ini juga memang mempunyai pasangan yang ramai, ya, dan apabila mereka melakukan seks, mereka ini mengamalkan seks yang tidak selamat. Mereka tidak menggunakan kondom, tidak mengamalkan pencegah kehamilan, dan ini pastinya mendedahkan mereka kepada jangkitan kelamin. Ya, jadi kalau kita tengok dalam graf yang saya kongsikan, ya, pada tahun 1986 di mana negara kita kes yang pertama HIV di negara Malaysia, ya. Dan pada waktu tersebut, kes-kes HIV banyak disebabkan oleh perkongsian jarum di kalangan penagih dadah. Ya. Tetapi kalau kita tengok graf tersebut pada 10 tahun kebelakangan, ya, 2010, ya, saya pasti anda dapat lihat berlakunya peningkatan kes-kes HIV disebabkan oleh aktiviti seksual. Ya, ada 2010 tu kita nampak dalam 50%, ya, untuk homoseksual male partners itu lebih kurang 10%, ya. 40% disebabkan oleh hubungan antara lelaki dan perempuan. Tetapi pada tahun 2020 kalau kita nampak, ya, kita ni hubungan seksual 50%, ya, disebabkan oleh hubungan homoseksual. Kes-kes HIV disebabkan oleh homoseksual. Dan kalau kita tengok dalam ring itu, ya, 40% kes-kes HIV disumbangkan oleh remaja yang berumur kurang daripada 29 tahun. Amat membimbangkan. Ya. Dan sebab kedua kenapa kita sangat-sangat perlu melakukan pendidikan seksual kepada anak remaja kita adalah kerana dapatan yang kita lakukan, ya, di negara kita menunjukkan tahap pengetahuan anak-anak kita mengenai kesihatan seksual dan reproduktif adalah sangat rendah, dan tahap pengetahuan yang mereka ada ini tidak mampu, ya, mengelakkan mereka daripada mengamalkan seks yang berisiko, tidak mampu menghalang mereka daripada mendapat jangkitan penyakit kelamin termasuklah HIV, dan tidak mampu menghalang mereka terutamanya anak gadis daripada hamil sebelum berkahwin. Dan secara umumnya pendidikan seksual yang ada di negara kita berdasarkan ataupun amat terhad kepada isu moral dan agama, ya. Jangan buat ini, jangan buat itu kerana agama melarang, kerana masyarakat tidak dapat menerima, tetapi kita tidak menerangkan kenapa sekiranya berlaku, apa yang akan berlaku, apakah kesan pada tubuh badan mereka contohnya, ya. So petikan akhbar itu, ya, silibus pendidikan seks, ya, banyak menjurus kepada moral dan agama, ya. Dan ini antara suara-suara remaja, ya. MB berkata, ya, kalau dia bercerita dengan ibu atau ayah, ya, kalau cerita tentang seks atau pembuangan bayi atau apa saja, ayah lebih kaitkan pasal ketuhanan. Dia lebih bercerita tentang hukum agama. Dia tak cerita pasal seks atau pembuangan bayi. Tiada langsung. Termasuk mak saya. Dia bercerita, dia tak bercerita. Dia hanya menyokong apa yang ayah cakap. Ya. So, maknanya kalau ada sekalipun pendidikan seksual di rumah, kebanyakan ianya berkisar tentang larangan agama. Ya. Dan ini suara AG, ya, dia mengimbas bagaimana waktu dia menerima haid, ya, kali pertama. Saya tahu sendiri mengenai seks. Dia tak kata dia tahu seks tu daripada sekolah, ya. Saya tahu sendiri mengenai seks, tapi mak adalah cakap yang bila dah datang haid boleh mengandung.
dan kena jaga diri. Tetapi mak dia tidak terangkan bagaimana hendak menjaga diri. Apakah itu sentuhan selamat? Apakah itu sentuhan tidak selamat? Kena berhati-hati. Tetapi maknya mungkin tidak menerangkan. Tapi taklah terang lebih-lebih. So mak cakap, okey anak, awak dah datang haid, kena jaga diri, kena jaga aurat, kena hati-hati, awak boleh mengandung. And that's it. Ya? So agak begitu ringkas. Ya? So sebab ketiga kenapa kita dah pertama kerana remaja itu sendiri memang aktif melakukan, yang kedua kerana tahap pengetahuan mereka rendah, dan sebab ketiga kenapa kita sangat penting memberikan pendidikan seksual kepada para remaja kerana kita berada di dunia tanpa sempadan. Kalau kita tengok dalam visual ini, di mana hampir 75% penduduk Malaysia berada dalam talian lebih daripada 5 jam sehari, termasuklah kita sekarang, ya. Dan apa yang kita buat dalam talian, kita spend masa dengan social media, kita communicate guna internet, dan kita juga, dan termasuklah remaja melihat dan menonton video, melakukan video communication. So peratusan ini agak tinggi, ya, dan kalau dari aspek remaja, ini antara contoh-contoh aktiviti dalam talian yang boleh menjurus kepada aktiviti seksual. Ini dating punya platform. Saya pun baru faham tentang ini. Ya. Contohnya ada Omegle, di mana pengguna tidak perlu mendaftar, tidak perlu ada akaun. Ya. Dia cuma perlu masuk dan boleh bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali. Ya, bagaimana risiko itu agak sedikit besar, ya. Seluruh dunia mungkin, ya. Dan kita juga ada dating.com, ya, dan ada TikTok, dan saya pasti para penonton pun pernah mendengar bagaimana hubungan cinta terjalin melalui TikTok, ya. Itu kalau dewasa itu mungkin okey, ya. Tetapi kalau di antara remaja yang bawah umur agak membimbangkan. Ya, dan PUBG, ya, PUBG biasanya untuk gamers, ya, tetapi ada itu yang screenshot yang saya kongsikan bagaimana daripada gamers dia berakhir dengan hubungan cinta. Ya. Dan kesan internet ini, ya, sebab ketiga ini, yang pertama ia menjurus kepada pengantunan dalam talian. Ya. Dalam satu kajian yang melibatkan 205 remaja yang berumur 10 hingga 17 tahun, ya, anak-anak yang masih bersekolah ini, mereka mempunyai lebih daripada 2 akaun. 70% daripada mereka mempunyai lebih daripada 2 akaun. Jadi mungkin ibu bapa merasakan, oh tak apalah, saya adalah friend anak saya di Insta, saya tahu apa anak saya buat. Tetapi anak kita sebenarnya bijak, ya. Yang dia ada akaun yang dia share dengan mak dia, dengan ayah dia itu yang baik-baik sahaja. Mungkinkah akaun yang lain yang lebih itu yang agak terlindung aktivitinya. Dan dalam kajian tersebut juga, ya, kalau kita dapat lihat di situ, di mana sebahagian besar, hampir 90% remaja ini tidak mengenali siapakah konteks ataupun followers mereka dalam social media platform tersebut. Ya, dan ini memberi risiko kepada anak-anak remaja berumur 10 hingga 17 tahun ini kepada pengantunan dalam talian. Dan kebarangkalian anak-anak remaja ini untuk menjadi mangsa adalah lebih tinggi apabila mereka menggunakan internet dan agak berumur, ya. Tetapi lelaki dan perempuan mempunyai kebarangkalian yang sama, ya. Dan kesan internet yang kedua, mereka menjadi mangsa seksual, ya. Dalam satu kajian yang lagi satu, ya, di kalangan remaja 12 hingga 18 tahun di Kuala Lumpur, menunjukkan, ya, 98% adalah pengguna internet yang mangsa-mangsa seksual ini, ya. Dan, ya, di kalangan ini 50% ni mengaku, ya, memang semasa mereka berinteraksi dalam talian, mereka diajak berjumpa, cuma dalam 1 dalam 3 ini akan berjumpa lah, ya, di luar talian, yang memberi risiko untuk menjadi mangsa seksual. Dan risiko ini bertambah di kalangan anak-anak remaja lelaki, ya, melakukan menggunakan internet di kafe,
dan menonton pornografi, yang paling penting tiadanya pengawasan ibu bapa. Ya. So ini adalah kajian kita di kalangan remaja di Seberang Perai. Kita nak tengok berapa ramai sebenarnya di kalangan anak-anak remaja ni sebenarnya terdedah kepada pornografi. Kalau mak ayah tanya secara berdepan, pastinya mereka akan jawab tak pernah, tak ada, tengok semua nampak baik-baik sahaja. Tetapi bila dalam soal selidik tanpa nama ini, 75% remaja ini mengaku pernah melihat pornografi, terutama remaja lelaki, dan mereka ini melihat pornografi semasa di sekolah lagi, sekolah menengah, seawal itu, dan kerap menggunakan internet di rumah bersendirian. Jadi suka saya kongsikan, ada satu yang saya rasa saya perlu kongsikan, bagaimana seorang anak remaja ini boleh terjerumus kepada aktiviti seksual sebelum berkahwin. Remaja ini menceritakan kepada saya bagaimana ibunya dan ayahnya bekerja 8/5 dan ada waktu-waktunya mereka bekerja luar waktu, ada waktu bekerja luar kawasan dan sebagainya, dan rumahnya lengkap dengan internet, komputer dan sebagainya. Anak remaja ini kebiasaan umum, kalau anak-anak sekolah rendah mungkin ada waktu lepas sekolah kebangsaan dia akan pergi ke sekolah agama ataupun tuition dan sebagainya. Tetapi once anak itu dah ke alam remaja, kebiasaannya umumnya remaja-remaja ni hanya ke sekolah kebangsaan dan petang itu agak sedikit lapang, Dan itulah waktu yang digunakan oleh remaja ini untuk melayari internet, dan ia bermula dengan of course pop up daripada video-video, kan kalau kita scroll tu kadang-kadang keluar gambar. So sampai pada satu tahap di mana beliau berkongsi beliau perlu melihat lebih daripada 200 pornografi video satu hari untuk melunaskan keinginan seksual beliau, seawal remaja, dan selepas itu berpindah kepada melakukan masturbasi, dan seterusnya sewaktu di college beliau mengamalkan seks bebas. Dan inilah antara suaranya, tiada pemantauan ibu bapa. Ibu bapa kerja, jadi tak ada siapa yang nak mengawal di rumah, tak ada siapa-siapa, hanya kita dan adik-beradik. Buatlah apa sahaja. Dan of course dalam antara interview saya memang ada yang melakukan aktiviti seksual di dalam rumah ibu bapa mereka. Semasa saya di sekolah menengah, of course parents agak lebih strict, tetapi bila di college tinggal berasingan, tiada had, So kalau kita tengok hubung kait di antara media sosial, pornografi dan aktiviti seksual, dia agak begitu linear lah. Apabila anak-anak remaja ini terdedah kepada aktiviti sosial yang media sosial yang berisiko atau tapak atau sumber yang tidak boleh dipercayai, of course menjerumus kepada pornografi, penyantunan seksual, penganiayaan menjadi mangsa dan aktiviti seksual, Okey. Dan yang jadi itu bagaimana internet menyebabkan remaja menjadi aktif seksual. Dan kalau kita interview, kita tanya anak-anak remaja ni, kenapa sebenarnya mereka melakukan aktiviti seksual? Yang pertamanya, jiwa remaja. Mereka ingin mencuba. Dan ini adalah satu yang normal. Memang daripada sudut psikologinya, dari sudut perubatannya, memang remaja iaitu di antara peralihan daripada zaman kanak-kanak kepada dewasa, dan WHO memberi definisi di antara umur 10 hingga 19 tahun. Mereka ini dalam fasa mencari identiti diri sendiri. Mereka ingin mencuba benda-benda yang mungkin semasa zaman kanak-kanaknya tidak dapat. Jadi ini antara suaranya, kami cuma nak cuba, nak tahu, nak rasa apakah itu hubungan seksual. Dan lebih membimbangkan kalau kita tengok yang ini suara lagi seorang ni. Hubungan seksual itu tidak perlu mempunyai hubungan yang jelas, hanya dengan skandal sahaja.
tidak perlu ada komitmen pun langsung, ya. SB berkata, saya tak ada girlfriend, teman wanita, tapi saya ada skandal. Jadi saya bertanya, apa maksud skandal? Skandal itu lebih daripada kawan, tapi tak couple, tak ada hubungan, tak ada komitmen. Tapi kalau nak pegang, peluk, tidur, bolehlah. Ya? So begitu mudah remaja kita. Ya? Dan yang kedua, ini suara remaja sendiri, dia merasakan kenapa dia terjerumus ataupun kenapa dia melakukan aktiviti seksual sebelum berkahwin, kerana iman saya lemah, saya ni kurang beribadat, mungkin solat saya tak cukup, tak lengkap, tak dipandang, sebab itu saya tergoda. Ya. Dan ya, pada satu tahap juga beliau berkata memang dia tahu tentang peraturan aktiviti premarital sex, aktiviti seks sebelum berkahwin itu adalah sesuatu yang ditegah, dilarang. Ya. Jadi dia tahu, dia percaya, dia tahu, tetapi dah tak boleh kawal. Ya. Saya dah tak fikir kerana ketagihan dan keinginan yang terlalu tinggi. Ya. Dan bila kita tengok hubung kait di antara pengaruh agama dengan aktiviti seksual, apa yang kita dapat lihat di sini, ya, risiko untuk anak-anak wanita, anak-anak gadis, ya, untuk aktif seksual akan menjadi lebih rendah apabila tahap keagamaannya tinggi. Tetapi faktor agama ini tidak dapat membendung, tidak dapat mengawal anak-anak lelaki. Maknanya anak-anak lelaki ini mereka lebih rela mengambil risiko, rela melanggar segala peraturan. Ya? Dan seperti saya sebutkan tadi, antara sebab kenapa mereka melakukan seks adalah berkait dengan ketagihan. Kalau kita tengok ini dalam kajian saya ini, bagaimana proses anak-anak remaja ini mencapai kepada tahap ketagihan seks. Dia dimulakan dengan box yang merah itu, ya. Mula dengan sexual activity mungkin bersama pasangan sahaja, dan setelah melakukan dia rasa puas, dia suka, dan ada pula triggernya, ada gadis-gadis cantik yang menggoda, ya. Ini melahirkan perasaan keinginan untuk melakukan dan menyebabkan mereka melakukan, dan ia berulang-ulang, ya. Keinginan seksual yang kuat dan ketagihan beserta keseronokan emosi menyebabkan remaja terus melakukan aktiviti seksual. Dan ini suara mereka. Kalau nak buat, buat je lah, ya. Kadang-kadang dia datang dan kita terima saja. So begitu mudah, ya, bagaimana mereka mengenepikan larangan, ya. Tak tahu macam mana nak cakap, dah memang ketagih. Itu suara-suara mereka, ya. Dan bagaimana, ya, siapa sebenarnya yang mengajar anak-anak remaja kita ni? Macam mana mereka begitu bijak, pandai dan tahu tentang seks, sedangkan kita rasakan anak-anak kita ni mungkin belum mampu untuk mengambil tanggungjawab sebagai seorang dewasa, mampu untuk mengandung, menjaga anak dia, ya. Of course, yang pertama tadi saya dah jawab. Yang pertama adalah internet, social media, laman sesawang. Itu adalah guru yang pertama yang mengajar anak-anak remaja kita. Yang kedua, rakan-rakan mereka sendiri, ya. Saya kongsikan anak saya, ya. Saya ada 4 orang anak. Anak yang pertama saya sekolah biasa, sekolah harian. Anak yang kedua sekolah asrama, yang ketiga asrama, dan 4 asrama. So pada tahun lepas ada isu, ya, tak boleh bawa smartphone di asrama kerana anak-anak di asrama itu menggunakan smartphone untuk melihat pornografi. Adakah saya risau? Of course saya pun risau, sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya kongsi, saya discuss dengan anak-anak saya, termasuklah kakak dia yang sekolah harian. So kakak jawab, Umi, sebenarnya masa di sekolah harian pun kakak dah tahu ada pornografi. Kawan-kawan kakak ada saja yang share benda pornografi. Adik dia pun mengakui pernyataan tersebut memang ada juga di asrama. So bukanlah bermakna apabila anak kita di sekolah asrama dia lebih selamat, ataupun anak kita berada di rumah di sekolah harian lebih selamat, ya. So pengaruh rakan-rakan itu agak besar sebenarnya dalam memberikan pendidikan seksual kepada remaja kita. Dan yang ketiga adalah guru, ustaz, ustazah di sekolah, ya. Dan seperti yang saya kongsikan tadi, kalau dari informasi atau pendidikan seksual yang diberikan oleh ustaz, ustazah mungkin
berkisar tentang tanggungjawab apabila akil baligh dan sebagainya. Kalau daripada guru mungkin lebih menjurus kepada aspek kebersihan dan penjagaan diri, ya. Tetapi dia tidak begitu mendalam. Remaja tidak diberi tertukar pula, ya. Remaja ini dia tidak diberi penerangan yang baik tentang bagaimana untuk mendapatkan penjagaan yang untuk menjaga diri mereka, untuk elak mengandung, apa yang perlu mereka lakukan sekiranya ada invitation untuk melakukan aktiviti seksual. Itu tidak pernah dibincangkan. Sekalipun jika ibu bapa, kakak, abang ataupun ahli keluarga memberikan pendidikan seksual, secara umumnya kita tidak pernah pergi begitu detail, ya. Ini dapatan dari kajian, ya. Kalau ibu bapa ni bercakap tentang seksual, diorang tak cakap pasal seks. Sebab tu saya tak tahu. Adik-beradik pun tak tahu. Mak tak cakap pula boleh mengandung sebab apa. Ini anak ni, apabila dia dah aktif seksual, dia sedar. Mak tak pernah bagi tahu pun, saya tak tahu pun, ya. Bila kita dah keluar rumah, belajar sendiri, tengok TV, tanya kawan, ikut internet, ya. So, apakah tugas ibu bapa? Itulah kita. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak mereka. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kan? Kenapa kita? Ya? Kerana kita ingin membantu anak-anak kita. Kita ingin membantu anak-anak kita memahami perubahan keremajaan, fasa perubahan fizikal, emosi dan perlakuan daripada zaman kanak-kanak kepada dewasa. Perubahan-perubahan ini memberi tekanan sebenarnya kepada mereka. Kita perlu membantu mereka. Ya, pendidikan seksual perlu seiring dengan perubahan tersebut. Ya. Bagaimana kita menyediakan emosi anak kita untuk menerima haid, untuk menangani apabila dia didatangi haid contohnya. Bagaimana kita untuk menyediakan anak lelaki kita apabila berubah suara contohnya. Ya, biasalah kalau bila remaja berubah suara, anak lelaki kan mungkin menjadi ejekan di antara kakak dan abang contohnya. Ya. Kenapa ibu bapa? Sebab kedua, kerana kita adalah yang paling hampir dengan anak kita. Kita adalah ibu, kita adalah ayah dan itu adalah anak kita. Kita lebih mengenali anak sendiri berbanding orang luar. Kenapa perlu kita berharapkan guru di sekolah memberikan pendidikan seksual? Kenapa kita tidak mengambil tanggungjawab tersebut? Pendidikan seksual boleh dilakukan secara berperingkat. Ya, kita bersama dengan anak kita daripada lahir sehingga mungkin mereka berkahwin. Kenapa kita perlu risau tentang berapa banyaknya ilmu yang perlu dikongsikan? Kita boleh lakukan secara berperingkat dan kita boleh melakukan pengukuhan bila-bila masa sahaja. Ya. Dan melalui komunikasi pendidikan seksual yang berkesan dan maklumat yang tepat, kita mampu meningkatkan pengetahuan anak-anak. Kita mampu mengurangkan aktiviti berisiko tinggi seperti seks rambang. Kita mampu mengelakkan remaja kita, anak-anak kita menjadi pemangsa atau mangsa seksual. Dan kajian membuktikan apabila ibu bapa dan remaja itu berkomunikasi mengenai aktiviti seksual, ianya tidak akan meningkatkan aktiviti seksual remaja. Dia akan menjurus kepada aktiviti seksual yang lebih selamat. Itu saja dahulu. Terima kasih Puan Hazimah untuk perkongsian yang menarik tadi. Right. So sebenarnya kita akan berehat seketika. Jangan lupa kepada penonton yang mempunyai apa-apa sebarang persoalan berkenaan diri anda sendiri, anak-anak, anak saudara, cucu cicit, boleh bertanya pada pakar kita pada petang ini. Alright, so stay tuned. Depan sikit. Berapa minit tadi, Syed Syam? 40 minit, ya. Oh, 6.
kita kembali dengan bersama dengan sesi soal jawab, right? So kita ada few questions, soalan yang nak ditanyakan kepada Prof Azimah. Mungkin saya tanyakan soalan yang pertama. Right, apakah halangan yang dihadapi oleh ibu bapa dalam memberi pendidikan seksual kepada anak-anak mereka? Sebelum saya jawab tu, saya nak tanya Prof Sahar. Prof Sahar rasa kenapa? Wah, so ini soalan yang cukup cemas ni. Tidak ada dalam skrip. Tapi sebenarnya ada banyaklah sebab saya rasa lah pada pandangan saya lah, kenapa apa halangan dia? Okay, halangan dia pertama, malu. Betul. Malu daripada kedua-dua belah. Malu pada ibu bapa, malu kepada anak. Dan mungkin pada saya di kalangan masyarakat kita, berbicara berkaitan seksual ni secara umum ni adalah satu yang orang kata yang tidak boleh lagi diterima secara umum. Betul. Dan boleh berbicara secara matang. Mungkin Prof Azimah lagi jujurnya pernah tak Prof Sahar guna perkataan seks dekat rumah? Kalau rupanya perkataan seks, okey. Saya pun tak ingat lah ada ke tak cerita pasal seks. Tapi yang saya tahu, ini bercerita pasal pengalaman anak kepada 5 orang. Prof Azimah 4, saya 5. So pendidikan seks diberi lebih oleh isteri saya. Okey, dan bergantung kepada umumnya lah. Okey. Tapi seks tu tidak diberi dengan jelas. Betul. Sebenarnya antara halangan ni sebenarnya kalau berdasarkan temuduka yang kita buat di kalangan ibu bapa, remaja ni, yang pertama, perkataan seks itu sendiri adalah sesuatu yang tabu. Mak ayah nak sebut perkataan seks S-E-K-S atau Englishnya S-E-X kepada anak itu satu yang perkataan lucah. Tak ada perkataan yang sesuai. Jadi antara perkataan yang akan digunakan, hubungan kelamin. Apa sebenarnya hubungan kelamin tu? Kalau di sekolah mereka belajar tentang seks, tapi di rumah hubungan kelamin, adakah ia benda yang sama? Tidak ada perkataan yang sesuai. Sebab kedua adalah mungkin perbezaan generasi. Ialah zaman saya lebih tua sikit daripada Prof Sahar, tapi berlaku generation gap, ada perbezaan generasi. Anak-anak remaja kita sekarang ini lebih terdedah kepada ilmu-ilmu seksual ini berbanding zaman kita dahulu, zaman ibu bapa. Kalau anak-anak ini sebenarnya mereka lebih terkehadapan. Jadi ibu bapa sendiri tidak tahu di mana perlu dimulakan. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga adalah kerana yang ketiga ni, ibu bapa ni merasakan satu yang tadi saya sebut tadi, tabu, tak ada perkataan yang sesuai. Yang kedua, berlakunya generation gap. Yang ketiga, tanggungjawab. Mereka ini tidak pasti sama ada tanggungjawab mak ataupun ayah. Kalau seorang ibu ingin berbicara tentang keremajaan lelaki, mereka merasakan ianya lebih sesuai dilakukan oleh ayah. Kalau ayah ingin memberikan pendidikan seksual tentang haid contohnya, tentang mengandung, ayah merasakan ianya lebih sesuai untuk dilakukan oleh ibu. Tetapi masalah ini lebih besar apabila ibu atau ayah itu tidak memikul tanggungjawab itu, tidak merasakan mereka bertanggungjawab. Ayah meletakkan tanggungjawab kepada isteri 100%. Contoh Prof Sahar cakap tadi, isteri saya yang melakukan pendidikan seksual, dan bagusnya isteri Prof Sahar adalah seorang doktor, jadi lebih mudah. Tetapi bagaimana dengan masyarakat awam? Jadi tanggungjawab untuk memberikan pendidikan seksual itu tidak jelas, dan masing-masing tidak ingin ataupun tidak bersedia untuk mengambil tanggungjawab tersebut. So ini antara 3 faktor utama yang menyebabkan
pendidikan seksual di kalangan rumah-rumah di Malaysia ini agak kurang, dan antara punca juga yang kita dapat adalah kerana kurangnya keyakinan ibu bapa. Ialah sebab saya sebut tadi, generation gap, mereka merasakan mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi tadi kalau penonton nampak tadi, kita ada share tadi, ada 3 masa iklan tadi ada 3 dokumen yang kita kongsikan. Yang pertama, helaian bicara. Helaian bicara ini bertujuan untuk mengukuhkan ibu bapa, memberi mereka keyakinan untuk berkomunikasi mengenai isu seksual. Kita juga ada sediakan buku untuk pemerkasaan keibubapaan, dan dokumen yang ketiga adalah modul bicara kasih. InsyaAllah 3 dokumen ini dalam proses penyediaan, kita doakan ianya available untuk masyarakat awam. So itu jawapan saya, Prof. Zahar. Oh ya, terima kasih Prof. Azimah. Seterusnya yang seperti kita tahu kan, pendidikan sosial ni biasanya macam Prof. Azimah dalam slide tadi telah nyatakan guru dia ada internet, tapi utama sekali adalah ibu bapa kita dapat kan. Dan kalau kita imbas kembali pengalaman kita, pengalaman kaum-kaum sahabat-sahabat kita yang di luar sana, dia yang mengikuti secara live di FB, mungkin perkataan biasa dengar, Alung dah besar, Alung kena tidur sendiri. Alung dengan Angah dah besar, tak boleh mandi sama-sama. Okey, adakah ini sebahagian dari pendidikan seksual? Tapi walaupun tajuk kita pendidikan seksual di kalangan remaja, habis soalan yang saya tengok yang secara umumnya dia nak tahu bila sebenarnya nak start ni, Prof. Azimah. Okey. Betul. Itu bukan soalan yang hari ini, itu soalan yang memang banyak ibu bapa akan bertanya. Bila sebenarnya kita akan perlu mulakan mendidik anak kita mengenai seksual? Jawapan mudah saya, apabila anak mula bertanya. Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan mula bertanya seawal umur 5 tahun, 6 tahun, Mami, macam mana anak lahir, macam mana saya ni dilahirkan, bagaimana proses saya dilahirkan, ambil peluang itu untuk memberikan pendidikan seksual. Tetapi mungkinlah tidak sedetail bagaimana melakukan hubungan seks tersebut, tetapi boleh kita berikan anatominya, bagaimana wujudnya bayi di dalam rahim ibu, Ianya juga bergantung kepada tahap kematangan anak kita. Satu, apabila anak mula bertanya. Yang kedua, tahap kematangan. Dan itu yang saya ingin usulkan di sini, kerana kita yang lebih kenal anak kita, kita tahu tahap kematangan anak kita, ambillah tanggungjawab tersebut untuk memberi pendidikan seksual. Apabila kita tahu anak kita matang, anak kita sudah bersedia untuk menerima, walaupun mungkin dia belum akil baligh, tetapi dia sudah faham, dia sudah terdedah kepada material tersebut, bantulah mereka. So tak ada exact umur sebenarnya. Alright. So ini soalan susulan Prof. Azimah. Boleh tak Prof. Azimah berikan sedikit contoh penerangan mudah untuk anak-anak lah. Contohnya macam Prof. Azimah dia, apa sebenarnya topik-topik yang kita nak discuss? Adakah hanya jangan bawa hubungan seksual, tapi sebenarnya pendidikan seksual yang seperti yang digariskan oleh UNESCO, dia comprehensive sexuality education, yang pendidikan sexuality komprehensif. So dia melibatkan komprehensif. Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan semua, Prof. Azimah, pada anak-anak kita ni? Okey. Susah sebenarnya soalan Prof. Zahar ni. Wish. Cemas juga saya ni. Okey. Kandungan dia kan, satu, biologi dia, apa perubahan yang anak-anak itu alami daripada kanak-kanak kepada remaja, bagaimana berlakunya perubahan menjadi seorang wanita, perubahan pembesaran buah dada, kedatangan haid contoh. Apakah perubahan keremajaan apabila anak itu, lelaki itu akil baligh. Itu perubahan yang perlu ibu bapa bersama anak-anak untuk bantu mereka faham. Juga adalah sangat penting ibu bapa juga memasukkan apakah yang mereka mahukan anak mereka laku
apabila mereka sudah mencapai tahap remaja, apakah batasan yang mereka perlu ada? So jadi kalau macam Prof sebut tadi, kalau nak mandi tak boleh dah mandi bersama-sama contohnya, itu antara contoh batasan dan expectation yang ibu bapa perlu secara jelas sampaikan. Ada yang keluarga mungkin dia tak jelas pun. Contoh, anak keluar dengan boyfriend, anak keluar dengan girlfriend. Berapa ramai ibu bapa yang dengan secara jelas, ini antara perkara yang boleh, ini antara perkara yang tidak boleh. Ya. Ini maknanya saya, of course, sexuality saya ini didorong oleh norma saya, ya, norma masyarakat, because ini yang tidak boleh, kan? Dan kenapa itu yang sebenarnya yang agak kurang, yang kita tidak terangkan kepada anak kita. Kenapa perlu pulang ke rumah sebelum maghrib, sebelum 7 malam? Apakah sebabnya awak tak boleh keluar lebih daripada pukul 7 malam? Apakah risiko yang ada? Apakah risiko yang ada apabila awak berhubung dengan mereka yang tidak dikenali di dalam internet? Ya, jadi kita memang memberi do and don'ts, tetapi kita tidak menerangkan, dan ini yang perlu ditingkatkan. So ini antara kandungan yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, of course, kita perlu sentiasa memberi anak kita faham tentang apakah sebenarnya undang-undang yang ada di Malaysia ini, supaya mereka faham. Adalah menjadi salah untuk anak-anak yang di bawah 16 tahun untuk melakukan aktiviti seksual walaupun atas persetujuan sesama mereka, kerana di bawah undang-undang Malaysia ini dipanggil sebagai rogol, ya. So ini harus diberi faham supaya mereka faham sekiranya mereka masih melakukan. Dan apabila kita ingin menggunakan undang-undang sedia ada, mereka boleh, ya, mendapat diberi tindakan undang-undang contohnya. Itu antara isi kandungan. Okey, seterusnya Prof, ini nak tanya pendapat Prof lah. So sewaktu memberi pendidikan seks, ibu bapa perlu terus menggunakan perkataan yang terang dan nyata atau perkataan perumpamaan. Contohnya, abang jangan pegang Angry Bird, contohlah. Betul. Macam-macam nama, Angry Bird, Happy Bird, semua ada. So this baby talk ni kan, baby talk, yalah kita panggil nak buang air, pipi, wiwi, whatever lah kan, lepas tu Angry Bird. Tetapi mungkin kalau masa anak-anak tu masih di sekolah rendah, masih di tadika, okeylah kita gunakan perkataan itu. Once anak dah belajar di sekolah, kita pun buka buku teks dia dah guna perkataan seks, dia dah guna sexuality, dia dah guna vagina, dia dah guna rahim. Kenapa kita perlu membataskan diri kita menggunakan perkataan yang sama? Kebaikan menggunakan perkataan yang sama ini adalah kita mengurangkan mereka untuk ragu-ragu, untuk celaru, dan untuk menambahkan kefahaman. So saranan saya, gunakan perkataan yang sama yang sedia ada dan tanpa perlu rasa malu-malu. Ya, gunalah seks. Okay. Susah ke kalau kita nak gunakan macam faraj, zakah? Apa pandangan Prof kalau kita gunakan perkataan-perkataan ini? Sebab kita yang meletakkan perasaan tersebut, kita yang merasakan ianya perkataan yang lucah. Tetapi apabila kita menghormati perkataan itu dan kita merasakan ianya perkataan yang memang sesuai dan memang digunakan di masyarakat awam, di dalam akademik, gunalah. Tapi sebab kita merasakan ia mendorong kepada lucah, seks itu sesuatu yang lucah, yang itu yang menyebabkan perkataan itu menjadi begitu tabu dan kita rasa bersalah untuk menggunakan perkataan tersebut.
Okey. So untuk makluman Prof, kita hari ini bilangan view kita selama 549 orang setakat hari ini, dan kalau ikutkan ramai daripada orang luar, daripada selain daripada UKM, even ada juga pendidik daripada sekolah menengah pendidikan khas pun ada juga cikgu ni. Right. So ada satu soalan, bagaimana nak menyampaikan pendidikan sexuality kepada anak-anak autistik? Soalan yang mungkin agak mencabar. Cemas ni, betul-betul cemas ni. Sangat cemas saya tu. Yalah, umum faham apabila anak-anak yang ada autism ni kan, autism spectrum disorder ni, dia ada spektrum tahap kematangan, tahap pemahaman yang berbeza. Tetapi sexuality mereka sama dengan anak-anak remaja yang lain. Tahap pemahaman berbeza, tapi tumbesaran sexuality dia sama macam anak-anak remaja. Mereka mempunyai keinginan seksual yang sama. Dia juga mempunyai sexual desire yang sama. Jadi cemas saya nak jawab tu, bagaimana kita perlu berkomunikasi dengan anak tu. Dia bergantung kepada kebolehan anak itu. Kalau anak itu yang mungkin di high functioning, yang di sebelah ekstrim di sini, di mana anak itu mudah faham, mungkin tidak begitu mencabar, kita ajarlah seperti anak-anak yang lain. Tetapi kalau anak ini di pertengahan ataupun di hujung, di mana anak ini tidak faham, kita cakap A, dia tak faham. Kita cakap B, dia memang ada masalah interaksi, dia tak faham. Yang itu sangat sukar, tetapi ianya perlu dilakukan kerana seperti yang saya sebutkan, memang mereka mempunyai keinginan seksual. Bagaimana ingin dilakukan, saya tak ada jawapan yang jitu. Dia bergantung kepada mungkin tahap kreativiti ibu bapa, dan suka saya kongsikan, bila anak-anak autisma ni, kadang-kadang ibu bapa agak sukar nak pantau, dan handphone penyelamat kebanyakan keluarga. Ada satu kes yang kita jumpa dekat klinik, apabila anak autisma ini diberi handphone, terdedah kepada pornografi, terdedah kepada risiko sex mutilation, terdedah kepada masturbasi. Kerana keinginan seksual dia itu sama. Jadi bila dah disampai tahap itu, agak sukar sebenarnya kita nak kawal. Jadi seharusnya mungkin dibendung daripada awal. Tapi kalau dah sampai di situ, apa ibu bapa perlu lakukan adalah untuk mengelakkan dia lebih jauh lagi. Bagaimana ibu bapa bantu dia mengekspresikan keinginan seksual itu dalam keadaan yang selamat, dan bagaimana ia mengurangkan pandangan masyarakat. So yang itu perlu ditangani dengan baik. Okay, so the next question, soalan seterusnya, seperti yang kita tahulah, di sekolah-sekolah Malaysia kita ni dia ada modul untuk pendidikan seksual. Biasanya dia ada modul pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Macam Prof Azimah kata, mention just now tadi kan, salah satu guru adalah guru formal di sekolah. Pada pandangan Prof, bagaimana pula dengan role guru-guru di sekolah, sekolah menengah, di sekolah rendah, macam mana fungsi mereka pula? Itulah saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih pada guru-guru yang mengambil tanggungjawab memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak remaja kita, anak-anak Malaysia ni. Alhamdulillah memang ada. Tetapi modul yang ada di dalam silibus sekolah sekarang ini, dia bukannya satu modul seksual dan reproduktif. Ianya adalah in pieces, ada sedikit di bahagian penjagaan kesihatan, mungkin ada sedikit dalam bawah tajuk biology, ada sedikit di bawah tajuk moral ataupun keagamaan. So in pieces, di mana anak-anak ini perlu ada kemahiran untuk menggabungkan. Dia tidak ada satu modul yang khusus
belajar tentang seksual dan reproduktif. Ya, dan saya pun tidak ingin menyarankan satu modul baru pun untuk guru-guru ambil, sebab saya yakin guru-guru pun dah terbeban dengan banyaknya modul-modul yang sedia ada. Itu yang saya ingin kempen petang ni untuk ibu bapa sebenarnya melihat kembali dan cuba lengkapkan, cuba cantumkan all these pieces yang diberikan oleh para guru, para ustazah ni, untuk ibu bapa mengambil tanggungjawab untuk combine and support anak untuk mereka melalui proses keremajaan dan proses menuju dewasa dengan lebih selamat. Okey. So seperti yang Prof Azimah katakan, guru memainkan peranan yang penting lah. Tapi agak sedih sebab kita lihat dekat masyarakat kita ada sebahagian segolongan ibu bapa, penjaga yang meletakkan tanggungjawab mendidik anak seksiologi ni kepada cikgu semata-mata. Betul. Tak apa, bapa macam mana orang ni boleh dapat pregnant? Oh, nanti balik cuba tanya dekat cikgu sains. Dia subkonkan kepada guru-guru di sekolah. Jadi macam mana kita nak tingkatkan nak bagi mak bapak ni. Tadi Prof Azimah dah cakap dah kita nak re-emphasize balik. Apa sebenarnya peranan ibu bapa ni? Dia sebenarnya macam mana kita nak meningkatkan dia punya kesedaran bahawa the best educator adalah ibu bapa. Itu yang tujuan kita kempen petang ni, Ustaz. Macam mana kita nak negakkan ni? Dapat webinar ni. Satu, kita nak tingkatkan kesedaran ibu bapa. Inilah tanggungjawab kita, amanah yang Allah berikan kepada kita. Didiklah anak kita, ambil tanggungjawab ini. Tiada orang lain yang boleh mendidik kita. Jangan biarkan anak kita belajar melalui internet. Jangan biarkan anak kita belajar tanpa bantuan. Dan bagaimana untuk meningkatkan keupayaan, macam saya kongsikan tadi, insya-Allah kita dalam penyediaan modul, kita dalam penyediaan buku, pemerkasaan, kita ada helaian yang kita ingin bantu. Dan saya percaya badan-badan agensi kerajaan juga memang sedia ada ingin membantu meningkatkan keupayaan ibu bapa ni. Kalau kita tengok LPPKN punya website pun ada di mana ibu bapa boleh browse through dan cari maklumat apa yang boleh dikongsikan dengan anak-anak. Dan kalau kita tengok dekat KKM punya website juga, walaupun agak sedikit terhad, pun ada juga material yang boleh digunakan. Ya, so maknanya ibu bapa juga perlu meningkatkan keupayaan dengan mencari maklumat yang betul. Kalau kita rasa kita ini kurang ilmu, kita rasa anak kita lebih tahu, step yang pertama yang ibu bapa perlu lakukan adalah menambah ilmu. Pergi cari. Tadi kita dengar adalah sebenarnya dalam talian social media ni entah apa benda, ada dating.com lah, ada benda ni. Mungkin agaknya ibu bapa perlu pergi explore. Betul ke tadi webinar ni cakap, oh sebenarnya iyalah, anak saya pun memang dah guna. Anak saya. So inisiatif itu perlu ada. Rasa tanggungjawab itu perlu ada pada ibu bapa untuk mengambil tanggungjawab tersebut. Dan kukuhkan dengan pembacaan, dengan majlis-majlis ilmu. Okay. So actually kita masa pun dah limited, and then masa study. Ni ada komen daripada kita punya penonton, Dr. Nur Nasuha Abdul Razak. Dia kata dulu study masa modul anak-anak autism. Ini berkaitan dengan soalan kita berbincangan macam mana nak mendidik anak-anak autism berkenaan dengan sexuality, iaitu libatkan semua visual mereka, pendengaran, perasaan senang dan tidak senang, right? Dan juga ada juga daripada Haslina Yasin, bagi kanak-kanak autism, cadangan saya latihan permulaan dan boleh menggunakan visual cues, kad, kawasan tubuh badan yang perlu dilindungi. Terima kasih kepada yang memberi input. Ini yang kita nak, bukan monolog, kita berdialog walaupun dalam bentuk maya, right? Kalau ikutkan banyak lagi soalan nak ditanya kepada Prof Azimah, tapi masa kita terlampau limited, right? So kita seterusnya kita ada segmen quiz. Jangan lupa kita ada segmen quiz, iaitu kita sediakan beberapa soalan dan kita akan memilih 3 pemenang terbaik untuk menerima hadiah e-wallet daripada UKM, Fakulti Perubatan UKM. Jadi kita akan bacakan soalan di skrin anda sebentar lagi. Kita
kita akan tunjukkan skrin. Untuk menjawab ni, jangan risau, you just masuk, siapa boleh masuk, boleh join. Okey. Boleh, okey, dalam kita beri anda 1 minit untuk mendaftar. Okey, daftar. Okey. Sekejap ya. Ni ada sikit masalah teknikal ni, tapi tak apa. Kita cuba lagi. Alright. So ada hadiah ni, ada hadiah sementara kita nak okey, so boleh pergi ke joinquiz.com, masukkan enter code 850661 atau just klik ataupun boleh scan QR code tu dan menjawab soalan-soalan 10 soalan yang sangat mencabar tapi nak saja jawapannya. Okey, insya-Allah. Right, sementara kita menunggu jawapan daripada peserta kita, tak ramai tu. Alright. Ni mungkin saya secara umum saya tengok ada few lagi question berkenaan dengan peringkat umur anak-anak bagi bila kita nak memulakan pendidikan seksual lah. Okey. Ada lagi Okey, so seterusnya kita masih lagi menunggu segmen quiz. Alright. Jadi sementara kita tunggu respon daripada luar. Alright. Okey, masih lagi. Saya nak kongsikan sikitlah daripada buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, iaitu pedoman pendidikan kanak-kanak menurut Islam. Dia karangan cendekiawan Syria Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Bila kita nak start pendidikannya, dia kalau menurut daripada cendekiawan ini, kita bahagikan peringkat pendidikan sexuality di kalangan kanak-kanak menurut Islam kepada 4 umur, iaitu pertama umur peringkat tamyiz, iaitu seawal 7 hingga 9 tahun. Pada peringkat ini kita memberi pada pendidikan aspek batas pergaulan, batas penglihatan, umpama dilarang mandi bersama-sama adik-beradik, berlainan jantina. Peringkat kedua adalah peringkat murahaqah, iaitu 10 hingga 13 tahun, iaitu fasa peralihan yang dah balik, yang belum balik. Yang masa ni kita akan bercerita berkenaan dengan cara untuk mengawal nafsu. Dan peringkat ketiga adalah peringkat buluh, iaitu meliputi 14 hingga 16 tahun. Mereka wajar diberikan ilmu pengetahuan hubungan seksual. Masa ni apa yang sesuai, kita nak beritahu pasal penggunaan alat-alat kondom, so hubungan kelamin, dan last sekali adalah peringkat terakhir, iaitu peringkat di mana usia belia. Masa ini mereka cenderung untuk melakukan aktiviti yang berisiko tinggi. So ini secara umum perkongsian yang saya nak sampaikan sedikit. Sementara kita mencari pemenang, 3 pemenang terbaik hari ini. So kita dah ada dah pemenangnya? Dah ada. Wow. Okey. Okey, so pemenang-pemenang ni yang tahu, pihak sekretariat kita akan menghubungi anda. Alright. Okey, so akan menghubungi anda di akhir segmennya. Okey, pemenang pertama adalah, tak nampak ni. Belum lagi. Oh, belum. Ada yang 10-10 ke? Okey. Alright. Tak nampak kod. Alamak, kod ni mana? Dah hilang lah kod dia. Tak apa. Alright. So tengah kira lagi ya. Okey. Ada juga komen, mungkin PIBG boleh memainkan peranan bersama dalam aspek pendidikan seks akan apa yang diajarkan kepada anak-anak selari. Ya, betul lah. Pak Azimah, ada apa pun nak komen PIBG ni? Pak Azimah dia aktif dalam PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru kan? Ya. Yeah. Itulah. Kenapa kita perlu minta orang lain? Apa yang saya ingin kempenkan sendiri sebenarnya hari ini, ibu dan ayah didiklah anak mereka. Ibu dan ayah ambil tanggungjawab itu. Ibu dan ayah lakukan tanggungjawab itu. Kenapa perlu kita nak satu badan lain, PIBG, yang perlu ambil peranan? Kenapa bukan ibu bapa?
Itu yang saya komen saya Prof Sahar. Tapi of course saya setuju. Memang gabungan guru dan ibu bapa boleh sama-sama memberikan pendidikan seksual, tetapi setiap ibu dan ayah yang ada di depan ini ambillah tanggungjawab itu, kerana ini adalah amanah kita. Lakukan, ambil tanggungjawab untuk jaga anak kita sendiri, bantu mereka. Alright, terima kasih Pak Azman di atas komen yang ringkas tapi padat di situ. So kita dah ada 3 pemenang. Pertama adalah Encik Nick Aziz mendapat 100%. Wah, hebat Nick Aziz ni. Kemudian Fazlin Fazlin mendapat 90% markahnya. Dan tempat ketiga JML. Ini bukan JM Biryani JML ni kita tak pasti nama singkatan dia So 60%. Tenanglah kepada semua pemenang, insya-Allah sekretariat kita akan menghubungi anda sebentar lagi untuk urusan penyampaian e-wallet kepada anda semua. Alright, akhir kata, ada apa-apa Prof Azimah nak kita simpulkan perbincangan kita petang ini? Orang kata padat padu. Silakan Prof Azimah. Kesimpulan dia, kita jawab soalan ni. Pendidikan seksual remaja, tugas siapa? Jawapan ringkas saya adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Ambillah tanggungjawab itu. Apabila detik pertama kita ingin menjadi ibu bapa, kita diberikan amanah mempunyai anak, sama ada anak yang kita lahirkan, anak kandung ataupun anak jagaan. Ambillah tanggungjawab itu dan jalankan amanah itu dengan sebaiknya. Jangan biarkan anak-anak kita terjerumus di dalam aktiviti yang berisiko. Okey, so tugas siapa? Tugas saya, tugas anda dan Betul. tugas anda semua di rumah sini. Alright. So dan salah satu juga yang Prof Azimah yang take home message dia, tingkatkan ilmu keibubapaan kita, tingkatkan ilmu berkaitan dengan sosiologi kita supaya apa maklumat yang kita sampaikan pada anak-anak adalah yang tepat, yang jitu. Biarlah dia dapat ilmu yang manfaat, yang daripada sumber yang sahih, daripada orang yang paling dia rapat. Alright. So, sekian saja. Ada apa-apa lagi Prof Azimah nak sampaikan? Terima kasih banyak. Jadi saya mewakili Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Watan kita, mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada pihak sekretariat yang telah mengaturkan program kita petang ini, dan juga tidak lupa pada penceramah kita hari ini, Prof Azimah, di atas perkongsian yang padat padu petang ini. InsyaAllah kalau ada masa di lain diberi rezeki yang lebih, kita akan berjumpa lagi, kita akan berbincang lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan seksual remaja. Okey, last kali Azimah, kalau ada siapa nak bertanya lebih lanjut, nak chat, nak WhatsApp macam mana ni nak contact Prof Azimah ni? Susah ni nak dapat ni. Dia nak buat disclaimer, kalau WhatsApp tu kalau nombor tak dikenali dia tak jawab. Okey, kalau ada rasanya soalan-soalan yang perlu, emailkan kepada saya, insyaAllah, drazimah@ppukm.ukm.my. Okey, kita ulangi. Dr. Azimah, DRAZIMAH, azimah@ppukm.ukm.edu.my. So boleh juga. Dan juga kalau ada rasa yang anak-anak mereka mengalami masalah ketagihan, bawalah ke klinik kita hari Selasa, Prof Sahar. Okay. Klinik kita nak kempen sikit. Kita ada klinik kesihatan untuk kanak-kanak dan remaja di Plaza Dwi Tasik, Bandar Seri Permaisuri. Apa alamat dia, Prof Sahar lupa Ayolah, boleh tapi Google. Plaza Dwi Tasik, klinik primer. Kita ada klinik untuk kanak-kanak dan remaja setiap hari Selasa 8 hingga 5. Alright, pada ibu bapa di luar sana, kalau anda saya rasa anak saya ni internet pornografi addiction lah dia ada lah, ataupun ni dia ada masalah seks lah, saya tak tahu nak buat macam mana. Kalau dah buntu sangat, selain daripada mengharap pada Allah SWT, boleh datang bawa berjumpa dengan Prof Azimah dan juga timnya. So betul, jangan lupa dia ada tim. Saya hebat ni tim ni. Ada Dr. Izura, ada Dr. Afaf, ada Dr. Hana dan juga fellow. Yes, so jangan lupa untuk datang bertanya. So insya-Allah, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.